Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Pada hari ini kita nak sambung kembali tajuk bidang akidah beriman kepada Rasul unit 1 iaitu konsep kenabian. Anak-anak boleh lihat buku teks muka surat 83 hingga 90. Okey. Jadi sebelum tu kita lihat bahagian manakah yang kita sudah pelajari. Yang pertama, maksud beriman kepada Rasul. Jadi anak-anak perlu tahu apa maksud beriman kepada Rasul. Bermaksud meyakini bahawa Allah mengutus para Nabi dan Rasul dan manusia wajib meyakini perutusan ke-25 orang Rasul. Dalil nakli kewajipan beriman kepada Rasul. Anak-anak boleh ingat saja ayat hafazan tingkatan 1. Apa ayatnya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Jadi dalam ayat itu Allah memerintahkan untuk kita meyakini perkara beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan rasul. Jadi yang ni kita sudah baca ayat ni pada kelas yang lepas. Yang ketiga, pengertian Nabi dan Rasul. Jadi anak-anak perlu tahu apa persamaan dan perbezaan di antara Nabi dan Rasul. Apa persamaannya? Persamaan Nabi dan Rasul adalah kedua-duanya adalah lelaki yang dipilih oleh Allah dan diturunkan wahyu kepada mereka dan diwajibkan ataupun diperintahkan oleh Allah. Kalau Nabi tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Manakala kalau Rasul pula diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi itu adalah perbezaan di antara Nabi dan Rasul. Okey, yang keempat, anak-anak perlu tahu sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul. Jadi sifat wajib ada 4, sifat mustahil pun ada 4. Sifat wajib, okey kita ulang balik apa sifat wajib bagi Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lawannya siddiq, kadhibun. Amanah, khianat. Tabligh, kitman. Fatanah, baladah. Jadi anak-anak perlu tahu apa wajib dan sifat mustahil. Dan akhir sekali, sifat harus bagi Rasul adalah dalam bahasa Arabnya dipanggil al-bashariyah, iaitu sifat yang sama seperti manusia biasa. Contohnya apa? Contohnya seperti makan, minum, berkahwin. Jadi itu adalah sifat harus bagi Rasul. Okey, seterusnya kita dah sentuh tentang hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Jadi, apa hikmahnya? Ada 4 hikmahnya, iaitu salah satunya kenapa Rasul dipilih dalam kalangan manusia supaya menjadi contoh ikutan yang sempurna. Okey, seterusnya kita nak sambung pada hari ini. Okey, yang ke-6 sehingga yang ke-11. Okey, kita lihat yang pertama. Hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Okey, yang ada 4 hikmahnya. Ada 4 hikmah kenapa Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Yang pertama, anak-anak, contoh ikutan yang sempurna kerana Rasul mengetahui keperluan manusia. Jadi, apa yang Rasul buat akan diikut oleh manusia. Jadi, manusia boleh ikut Rasul itu sebagai role model. Okey, ataupun dalam bahasa Arabnya uswatun hasanah. Okey, yang kedua, hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia menunjukkan kemuliaan manusia yang menjadi khalifah di bumi. Okey, menunjukkan manusia ni menjadi khalifah. Dia dipilih sebagai makhluk yang mulia untuk menjadi khalifah. Yang ketiga, manusia lebih mudah beriman kepada Rasul apabila dibuktikan dengan mukjizat. Jadi sekira contohnya kalau Rasul dipilih dalam kalangan malaikat, jadi manusia tak boleh lihat. Jadi manusia punya dia punya potensi sama macam sama macam Rasul yang dipilih daripada dalam kalangan manusia. Jadi Rasul ni bila ditunjukkan mukjizat, manusia akan percaya, akan beriman. Okey, yang keempat, menjadi ujian kepada manusia sama ada mengakui kebenaran Rasul yang diutuskan kepada mereka. Jadi 4 hikmah Rasul dipilih ni yang anak-anak perlu tahu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok
Okey, tajuk yang seterusnya Ismatur Rasul. Ismatur Rasul ataupun kan anak-anak boleh lihat, boleh dengar kadang-kadang orang kata maksum. Okey, Rasul bersifat maksum. Jadi apakah maksud Ismatur Rasul? Dari segi bahasa, Ismatur Rasul bermaksud terpelihara daripada sesuatu yang buruk. Jadi Rasul ni terpelihara daripada istilah pula pemeliharaan Allah terhadap para Rasul daripada melakukan dosa dalam apa bentuk sekalipun. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Jadi Rasul ini terpelihara daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil. Itu maksud Ismatur Rasul. Okey, kita lihat di sini. Apakah hikmah Rasul Ismatur Rasul? Okey, dalam surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Okey, kita baca Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang bermaksud dan dia tidak memperkatakan sesuatu mengikut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Jadi apa yang Rasulullah sampaikan itu bukan kemahuan dia sendiri. Segala yang diperkatakan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa sabda baginda menjadi sumber hukum dalam syariat Islam. Sebab itu kalau kita belajar tingkatan 1, hadis adalah salah satu sumber hukum dalam agama Islam. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, seterusnya maksud mukjizat, jenis dan contoh. Maksud mukjizat dari segi bahasa yang melemahkan. Maksud mukjizat dari segi istilah, perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Okey, dari segi bahasa yang melemahkan. Dari segi istilah, kata kunci dia perkara luar biasa untuk membuktikan kebenaran kenabian. Okey, ada dua jenis mukjizat. Yang pertama mukjizat hissiyah dan yang kedua maknawiyah. Okey, kita tengok apa beza di antara kedua-duanya. Okey, mukjizat hissiyah dan maknawiyah. Okey, kita tengok hissiyah. Biasanya saya ajar anak-anak murid saya, hissiyah ni see dalam bahasa Inggeris see, dapat dilihat. Okey. Jadi, apakah maksud hissiyah? Dapat dikesan dengan panca indera. Panca indera kita ni lihat. Okey, lihat. Kita boleh hidu, boleh dengar. Jadi hissiyah ni adalah mukjizat yang dapat dikesan dengan panca indera. Yang kedua, hissiyah tidak berkekalan. Kerana apa? Kerana mukjizat hissiyah ni hanya berlaku ketika seseorang rasul masih hidup. Nanti kita lihat apa contoh mukjizat hissiyah. Yang kedua, mukjizat maknawiyah. Difahami dengan pemikiran dan pemerhatian berdasarkan ilmu. Kita hanya faham kalau kita perhatikan, kalau kita fikir. Itu adalah mukjizat maknawiyah. Mukjizat yang kekal hingga kiamat iaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah mukjizat maknawiyah kerana dia sentiasa membenarkan Rasulullah dan ajaran Islam. Okey. Okey, seterusnya kita lihat contoh mukjizat hissiyah. Okey, dia ni saya ambil sikit sahaja. Saya ambil sikit sahaja contoh hissiyah ni. Dia ada lagi banyak dalam buku teks. Yang pertama, Nabi Salih alaihi salam, contoh mukjizat dia, seekor unta yang sempurna sifatnya keluar daripada batu. Okay, kadang-kadang ada keluar juga anak-anak. Contoh mukjizat Nabi siapa di antara Nabi siapa, mukjizatnya apa? Nabi Musa, mukjizatnya tongkat bertukar menjadi ular dan menelan jelmaan ular tukang sihir. Jadi yang ni anak-anak ingat kan cerita apa tu dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa dengan Firaun. Jadi ini dia menelan tukang sihir Firaun. Okey, selain daripada Nabi Saleh dan Nabi Musa,
Nabi Isa alaihi salam, baginda membuat burung daripada tanah lalu meniupnya dan burung itu hidup dengan izin Allah. Dan akhir sekali Nabi Muhammad, jadi anak-anak sekurang-kurangnya ingatlah mukjizat Nabi Muhammad. Apa dia? Peristiwa Isra' Mi'raj yang kita baru sahaja kenang, Isra' Mi'raj 27 Rejab tempoh hari. Jadi selain daripada itu, peristiwa membelah bulan dengan isyarat tangan baginda. Jadi itu di antara contoh mukjizat hissiyah. Okey. Seterusnya, maksud ulul azmi. Okey, tadi kita dah belajar tentang yang pertama, ismatur rasul ataupun maksud. Yang kedua, mukjizat. Yang ketiga, ulul azmi. Apa maksud ulul azmi? Rasul yang mempunyai kecekalan dan ketabahan hati untuk menghadapi ujian dalam dakwah. Okey, ada di antara 25 rasul tu, ada 5 rasul ulul azmi, iaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya pun cubalah nak buat akronim yang pada saya mudahlah. NIMIM, NIMIM. Kalau anak-anak semua nak tukar jadi Mimin ke, tak kisahlah. Tapi saya cuba buat NIMIM. Nabi apa? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad. Okey, jadi 5 orang yang telah dipilih dalam Rasul Ulul Azmi. Okey, seterusnya kita lihat tugas Rasul. Yang pertama, Rasul menjadi saksi manusia yang tidak beriman. Okey. Yang kedua, menjadi contoh teladan yang baik kepada umat manusia. Yang ni kita tahulah. Jadi macam saya cakap tadi, contohnya Nabi Muhammad, menjadi apa sahaja perbuatan Nabi, kita disunatkan untuk mengikut kerana baginda adalah contoh. Okey, yang ketiga, menyampai berita yang gembira. Okey, berita gembira kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Dan berita sengsara kepada orang yang kafir. Jadi kita manusia ni, kita suka benda yang gembira. Jadi kita usaha untuk meningkatkan keimanan. Okey, dan yang keempat, Rasul menyeru manusia mengabdikan diri kepada Allah. Jadi itu adalah tugas-tugas Rasul. Okey. Ada 4 tugas Rasul. Okey, kita lihat akhir sekali. Okay. Kita dah tahu 25 orang Rasul. Kita dah tahu apakah Rasul Ulul Azmi, Ismatul Rasul, Mukjizat Rasul. Jadi apakah kesannya? Bila kita beriman kepada Rasul, kita akan bersyukur kepada Allah. Kesannya, kita akan bersyukur kepada Allah kerana mengutuskan Rasul untuk membimbing manusia. Kerana apa? Dengan Rasul, risalah Nabi Muhammad, contohnya risalah Nabi Muhammad, kita dapat tahu bagaimana untuk cara kita beribadat. Jadi semua hukum hakam akan diketahui. Okey. Yang kedua, kesan kita beriman kepada Rasul, mencintai dan memuliakan Rasul yang membawa rahmat daripada Allah dan menyampaikan dengan sabar. Jadi kesannya kita akan lebih sayang, lebih cinta kepada Nabi. Apa bukti yang kita cinta pada Rasul? Apa di antara caranya? Dan kita sentiasa berselawat. Bila contohnya Ustaz-Ustaz kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak pun sambut sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bukti. Itu yang paling senang untuk kita nak tunjukkan bahawa kita sayang kepada Rasul. Dan akhir sekali, kesan beriman kepada Rasul mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat kerana mematuhi arahan Rasul. Jadi, anak-anak kena ingat 3 kesan. Apa kesan dia? Selepas kita beriman kepada Rasul, apakah kesannya? Okey, itu sahaja anak-anak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.